Dalam studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini kita teruskan lagi dengan perbincangan mengenai apakah solusi terbaik urus harta pusaka. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati. Sekali lagi saya bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Saleh Abdul Sahang, Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Selamat datang Ustaz. Ya. Saya lagi ke Selamat Pagi Malaysia Ustaz. Cerita tentang harta pusaka ni banyak. Betul. Semalam kan masuk dalam berita tentang harta pencarian. Jumlahnya bukan sedikit kan. Betul. Tapi Ustaz, mungkinkah kita boleh mulakan sedikit bagaimanakah dengan kita menguruskan harta pusaka dengan bagus ini mampu untuk mengeratkan silaturahim itu sendiri Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertamanya berkaitan tentang harta pusaka ni kita kena memahami apa yang dimaksudkan dengan pusaka. Iaitu pusaka ni harta yang ditinggalkan oleh si mati. Maksudnya ketika hayatnya dia memiliki, dia mencari, dia kumpul, kemudian dia meninggal dunia. Maka itulah adalah harta pusaka. Kemudian bila berlaku kematian ada disebut sebagai harta pusaka. So kaedah pembahagian itu bagaimana? Maka iaitu melalui faraid. Yang disebut dalam Quran faridatan minallah, ketetapan daripada Allah. Maka faraid ini adalah ketetapan daripada Allah SWT. Maka di sinilah kalau kita lihat pusaka dan faraid ini saling berkait. So berbalik kalau kita lihat bila sebut pasal pusaka ni dia menjadi satu sensitiviti di kalangan masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita menghayati betul-betul tentang ilmu pusaka ataupun faraid ini sebenarnya dia menghubung silaturahim. Dan kita perlu ingat bahawa harta yang ditinggalkan oleh si mati itu adalah si mati punya. Yang hidup ini hanya mewarisi secara percuma sahaja. Kalau kita dapat banyak, alhamdulillah. Tak dapat langsung pun tak apa sebab kita bukan waris. Sebab itu kita kena memahami dari segi mewarisi pusaka itu. Kalau kita mewarisi yang kita telah ditetapkan, ketetapan itu yang Allah Ta'ala tetapkan, kaedah pembagian faraidnya bagaimana dan sebagainya, siapa yang berhak, maka kita kena akur. Itu yang perlu kita kena faham. Sebab tu kalau bila mana kita membincangkan topik pusaka dan faraid itu, dia mesti akan berkait dengan isu harta pencariannya, berkait dengan isu wasiatnya, hibah. Dia keliling, dia akan keliling benda tu. Sebab tu kalau kita lihat semalam berkaitan harta pencarian, sebenarnya harta pencarian itu baru cerita harta pencarian, belum cerita pusaka lagi. So bila harta pencarian itu telah dapat, baru nak cerita pusaka pula. Dia ada rentetan di situ sebenarnya kalau kita memahami dari segi bab urus takbir harta pusaka ni. Sebab itulah sebagai masyarakat khususnya kami di MAIS kita sendiri telah mengadakan satu bulan faraid negeri Selangor. Bila kita buat bulan faraid negeri Selangor ni sepanjang bulan Safar sebulan ni, alhamdulillah pendekatan kita iaitu ingin memberi kefahaman kepada masyarakat bahawa pentingnya memahami ilmu faraid supaya ia tidak menafikan hak waris-waris yang lain. Itu yang paling penting. Jadi MAIS selain daripada penganjuran bulan faraid itu sendiri, apa lagi yang MAIS lakukan untuk memahamkan masyarakat mengenai pusaka dan juga faraid ini? Baik, kami sendiri pun kita mengadakan seminar. Dan untuk yang terdekat ni besok kita mengadakan TikTok live di Majlis Agama Islam Selangor punya TikTok dalam jam 10 pagi. Kita berkisarkan berkaitan dengan faraid dan pusaka itu. Sebab kita kadang-kadang ada setengah-setengah masyarakat ni bila sebut pasal pusaka dia jadi sensitiviti. Cerita pusaka je isu dia akan bangkit ataupun persoalan yang akan bangkit tanah kubur masih merah. Jangan sembang bab pusaka. Sebab tu kita mengambil peranan kita melalui Seksyen 5/4 yang bidang kuasa MAIS itu sendiri bahawa kita diberi amanah untuk dalam urusan-urusan ini termasuk urusan harta pusaka ini. Maka pendekatan yang kita akan buat iaitu mengadakan seminar, membuat hebahan ataupun penerangan di media-media sosial. Dan sekarang ni trend-trend di media sosial ni cukup pantas. Kan? Kalau kita buat secara fizikal mungkin terhadnya hanya fizikal, mungkin kita boleh buat secara live tetapi terhadnya hanya yang hadir saja. Tetapi kalau kita memanfaatkan medsos iaitu contohnya TikTok lah, dan kita nampakkan benda tu lebih jauh boleh pergi. Itu antaranya lah. Dan aktiviti yang kita buat juga kalau kita lihat sebelum-sebelum ni kita mengadakan setiap hari Jumaat kita mengadakan bulan faraid, hari bersama Baitul Mal. So dalam hari bersama Baitul Mal tu tim-tim di daerah-daerah akan turun untuk memberi penerangan lah berkaitan dengan faraidnya, berkaitan dengan pusakanya, siapa yang mewarisi, yang sepatut mewarisi. Itu kata pendedahan ataupun kita turun lapangan lah untuk memberi penerangan kepada masyarakat. Pastinya ada yang datang kepada MAIS menyuarakan ketidakpuashatian mereka terhadap proses itu sendiri yang mereka merasakan ini tidak adil. Contohnya orang ini dah lama tak jumpa arwah, kenapa dia dapat harta? Baik. Macam mana MAIS mendepani cabaran sebegitu? Okey.
Cantik soalan tu. Sebenarnya kes-kes begitu banyak kami hadapilah. Sebagai contoh, saya bila balik daripada menunaikan haji baru ni kan, masa di Mekah ramai yang nak telefon. Saya kata saya di Saudi tak dapat nak berhubung. So balik di Malaysia ada seorang kes kematian yang adiknya meninggal dunia yang diuruskan oleh adik-beradik dia. So bila adik-beradik dia tanya, "Ustaz, berapa bahagian kami dapat?" Soalan saya senang je. Pertama sekali saya akan tanya, si mati ni mak ayah dia hidup tak? Kata mak ayah dah tak ada. Okey, selesailah. Dia ada isteri tak? Dia kata dia dulu pernah berkahwin tapi bercerai hidup. Maksudnya dia pernah berkahwin dan bercerai hidup. Saya akan tanya lagi, masa perkahwinan tu dia ada anak tak? Kalau ada anak, maka dia adalah waris. Dan mereka sebut ada anak ustaz lelaki. Dan anak tersebut tidak duduk dengan bapa dia. Dia duduk dengan mak dia. Iaitu bekas isteri adik dia lah. Saya kata itu bukan isunya. Isunya anak lelaki itu adalah hak waris. So bila ada anak lelaki, maka adik-beradik kandung si mati semua terhalang tidak mewarisi harta pusaka. Dia orang macam terkejut lah. Dia pun macam tak puas hati kan. Macam mana boleh jadi macam tu Ustaz? Tak, ini hukum. Itu saya sebut tadi, faridatan minallah, ketetapan daripada Allah. So kalau katalah adik-beradik itu menggunakan alasan bahawa dia menguruskan masa sakit, dia bayarkan bil hospital dan sebagainya, waris hanya boleh claim tu saja. Maknanya yang dibelanjakan kepada atas si mati, macam urusan perkebumian. Tetapi dari segi hak faraid mesti diserahkan kepada anak lelaki tersebut. Walaupun anak lelaki itu tak pernah mai datang ziarah ke, ataupun masa datang kematian datang sekejap lepas tu balik ke, itu bukan alasan. Isunya itu adalah hukum. So maka kena serahkan kepada anak lelaki tersebut. Kes begitu akan diselesaikan oleh MAIS. Ya. MAIS akan ada peguam sendiri ataupun bagaimana? Dia begini, bila mana waris itu rasa macam bebanan kepada mereka, mereka nak mendapatkan perkhidmatan MAIS, kita akan terima kes tersebut. Ataupun jika si mati itu, contoh si mati pernah berwasiat dengan MAIS, melantik MAIS sebagai wasi dan sebagainya, bila berlaku kematian, barulah MAIS akan mengambil tindakan tersebut. So kita akan buat urusan bicara pusaka daripada A sampai ke Z lah. Maksudnya daripada geran tu nama si mati sehinggalah tukar kepada nama empunya itu sendiri, waris itu sendiri. Itu perkhidmatan yang disediakan oleh MAIS. Ya. Okey Ustaz, kita panjangkan sedikit mungkin tentang hibah. Ya. Mungkin ada yang berhibah ketika dalam keadaan sihat. Jadi ia sah. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa kalau seseorang itu berhibah dalam keadaan mereka yang kurang sihat, sakit ataupun ada masalah mental sedikit pun tak apa-apa sihatlah. Macam mana dalam situasi itu Ustaz? Adakah sah hibah itu? Hibah ataupun wasiat sah sesuatu itu dia bergantung kepada mahkamah syariah. Yang menetapkan sah atau tidak adalah mahkamah syariah. Cumanya dari segi kaedah hukum, bila hibah dalam keadaan maradul maut. Maradul maut ni maksudnya dah tahu dah nak mati dah kan. Dia baru nak buat hibah dan sebagainya, maka ia jatuh kepada wasiat. Kena ingat kalau jatuh pada wasiat, kita kena ingat wasiat ini dia tidak boleh, jumhur ulama sebut dia tidak boleh berwasiat kepada ahli waris sebab ahli waris dah dapat harta secara faraid. Tetapi dalam hadis Nabi disebut illa ayyasha awrathahu, melainkan waris-waris itu bersetuju. Kalau waris-waris setuju kata tak apalah, dia memang nak bagi semua kepada anak yang seorang tu saja, maka waris-waris setuju, tak ada masalah. Tapi kalau dari segi kaedah hibah itu mestilah dibuat semasa hidup. Semasa dia hidup dan orang itu sehat tubuh badannya dan sehat akalnya. Kalau sehat tubuh badan, akal tak waras pun tak jadi juga. Dia nak bagi contoh tanah kelapa sawit kan, 100 ekar, abah nak bagi kat engkau. Sekali tengok tanah Felda punya tak jadi. Sebab tapi dalam keadaan katakanlah abah tu dalam keadaan terlantar, tapi masih lagi sedar. Ya. Sebab tu saya katakan tadi maradul maut. Kalau dia terlantar dalam keadaan maut, nak menuju ke maut tu, memang tak ada tanda-tanda sakit. Sebab tu dalam kaedah tu dia jadi macam orang kata apa, benda tu jatuh hibah ataupun wasiat. So dari segi kaedah hukum dia akan jatuh wasiat. Timbul pula kalau kata waris itu mempertikaikan, tanya betul ke itu hibah. Sebab tu saya sebutkan tadi, bila menjadikan isu itu sama ada hibah sah ataupun tidak, mesti dibuat di mahkamah syariah. Akhirnya nanti mahkamah syariah yang akan putuskan sama ada hibah itu sah ataupun tidak. Okey. Jadi Ustaz, katakanlah penonton Selamat Pagi Malaysia berminat untuk mendapatkan khidmat MAIS ini. Apakah proses-prosesnya? Adakah perlu saya mewakili peguam ataupun terus saja ke MAIS untuk menguruskan harta saya? Sidang penonton yang ditolak sekalian, jika tuan-tuan ingin mengetahui secara detail ataupun maklumat lanjut berkaitan dengan perkhidmatan MAIS ini, boleh layari laman web MAIS lah, www.mais.gov.my, ataupun boleh telefon 0355143773. Dekat situ tuan-tuan boleh, jangan kata peguam, tuan-tuan yang menghadapi kes sebenar ataupun tuan-tuan yang
terlibat dengan masalah ni, terus hubungi dengan MAIS terus. InsyaAllah kita ada pegawai-pegawai yang boleh bantu, insyaAllah. Okey. Ada terlibat juga dengan fee ataupun bayaran? Ada. Tuan-tuan boleh layari laman web MAIS. Semua ada detail. Kalau saya nak cerita pasal fee tu banyak benda nak cerita kan. So kalau untuk maklumat lanjut, tuan-tuan boleh layari laman web MAIS. Dan untuk yang terdekat ni, insyaAllah besok jam 10 pagi kita di TikTok live di Majlis Agama Islam Selangor. Tuan-tuan boleh tonton bersama dan insyaAllah di situ ada input-input yang kita akan kongsikan nanti. Ustaz, pengalaman MAIS, berapa lama sesuatu kes paling sekejap dan juga paling lama diselesaikan oleh MAIS? Tuan-tuan, cerita pusaka ni bukan mohon hari ni esok boleh selesai tau. Benda bukan senang. Dia makan masa. Dan kalau kita, dalam bidang kuasa urusan pusaka ni, termasuk pejabat pusaka kecil, Mahkamah Tinggi Sivil dengan Amanah Raya ni antara tiga agensi yang terlibat dalam bicara pusaka. Kalau kita buat permohonan secara bicara di pejabat pusaka kecil pun, dia mengambil masa lebih kurang 6 bulan. 6 ke 9 bulan itu yang paling cepat. Dan kalau tak ada isu. Kalau ada isu, dia boleh berlanjutan bertahun-tahun. So makanya tuan-tuan, bila nak uruskan pusaka, tuan-tuan kena bekerjasama. Orang kata kena berjiwa besar dan waris-waris kena kerjasama. Maknanya tak ada isu lain. Maknanya tak ada isu nak berebut-rebut lah. Sedang cerita tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan itulah hak kita. Kita dapat banyak, alhamdulillah. Tak dapat pun tak apa sebab kita bukan waris. Ustaz, soalan terakhir ringkas. Kalau kami adik-beradik ataupun waris-waris ini bersepakat untuk settle luar, macam mana Ustaz? Settle luar tu macam mana tu? Maksudnya tak perlu jual lah. Tak perlu pergi sini tapi kita okey, baik. Settle luar ni saya faham. Masyarakat kita kata tak perlu pergi pejabat pusaka lah, settle kat rumah je. Benda tak selesai sebenarnya. Ibarat kita menikah di bawah pokok ketapang. Tak pergi daftar kat pejabat agama, tak selesai. Faham. Itu contoh kalau saya dah pokok sawit lah. Pokok sawit lah kan. Ceritanya kena pergi juga. Ceritanya kena selesaikan juga. Walaupun kita kata kita nak settle mudah lah, kat pejabat pusaka settle mudah. Kami nak lepaskan hak. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Saleh Abdul Sahar, Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Jadi 10 minit banyak yang kita dapat. So bayangkan kalau Ustaz berada dalam TikTok live yang tak ada sela masa. Terima kasih banyak Ustaz dalam berkongsi mengenai apakah solusi terbaik urus harta pusaka.